Sebab itu saya tengok sekarang Perdana Menteri Facebook lah, Perdana Menteri Facebook, kalau tengok Najib pun sekarang macam dah letak jawatan. Nak panggil dia PM Facebook pun tak boleh dah sekarang. Sebab sebelum ini, dengan gaya dia lantik diri dia PM Facebook. Jadi bila dia lantik diri dia PM Facebook, yalah dia kena bentang rancangan lah. Dia kena bentang. Kalau Perdana Menteri jadi Perdana Menteri Putrajaya, kena bentang nak buat apa, dia pun bentang lah. Dengan sombong dan bongkak, dia boleh bentang kepada ketua Convention Wanita, UMNO, BN semua. Dia kata, tengok saya ni, saya kalau di semua isu di Facebook, saya takkan bagi masa kepada pembangkang lebih daripada 3 jam. 3 jam saja saya akan jawab. Memanglah Perdana Menteri Facebook terhebat dunia macam tu, hebat. Aku pun tak terbuat, gila. 3 jam sekali nak kena jawab ni. Saya pun tiap-tiap hari pun tengoklah, macam juga kita nilai prestasi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, kita juga kena nilai prestasi PM Facebook kita. Jadi tiap-tiap hari saya cek lah. Oh, kalau macam ni rupanya PM dah letak jawatan, PM Facebook dah letak jawatan. Sebab apa? Saya tengok kali terakhir dia jawab apa saya sebut lebih kurang seminggu lepas. Koyak dah KPI dia ni. Hancur lebur dah. Saya pasti budak-budak FB admin dia lah. Najib ni lain kali nasihat, kalau terlepas penjara Datuk Seri Najib, insya-Allah tak lepas lah. Tapi kalau terlepas penjara, nasihat saya, lain kali tulis sendiri. Buat sendiri. Kamu bayar budak tak apa-apa jadi FB admin. Jadi macam ni lah. Kalau tengoknya, Najib sebelum ini yakin dia boleh putar belik semua. Dia troll orang, dia kutuk orang. Saya kenal lah Najib. Najib tu ada kelas lah sikit sebenarnya. Itu semua bukan ayat dia pun. Itu bukan pemikiran dia pun. Lagipun Najib ni kita tahu, walaupun dia Perdana Menteri dekat Facebook, saudara-saudari pun tahu kalau dia masuk mahkamah, dia blur gila. Dia pun memang bukan jenis ceramah macam kita, jenis yang cari isu dah. Dia ni adalah anak bangsawan. Jadi sebab itu, kalau tengok kepada UMNO Barisan Nasional, saya nak beritahu kepada yang menonton dekat luar, yang hadir pada hari ini, yang rasa, oh habislah kita kalau masuk pilihan raya ni, Najib datang balik, UMNO datang balik. Saudara-saudari, kekuatan Najib dan UMNO Barisan Nasional hanya ada satu. Iaitu apa dia? Putar belit, saudara-saudari. Bagi dia putar belit, dia putar belit, dia putar belit. Sekarang bila kita jawab, dia terbelit. Sebab itu kalau 2-3 bulan lagi, kita jalan dengan kempen seperti ini, kita terangkan isu satu persatu, dan kita jawab dengan baik setiap putar belit dia. Saudara-saudari, di luar UMNO, kita akan dapat menang perang maklumat di sosial media. Saya cek tiap-tiap hari, saudara Cincong, cek tiap-tiap hari projection. Projection ni dalam bahasa Melayu pada unjuran. Kadang-kadang saya dah lama tak pergi ceramah, terlupa. Unjuran kita dalam masa sebulan lagi, insya-Allah kita akan berjaya kalahkan Najib, UMNO Barisan Nasional di sosial media mereka, saudara. Jangan bimbang, kita memang cek. Kita tak syok sendiri cek, tapi kena buat kerja lah. Jadi insya-Allah, maksudnya selain daripada Perdana Menteri FB ni letak jawatan, FB dia pun insya-Allah akan makin turun pengaruh dia sedikit demi sedikit demi sedikit. Di dalam UMNO, mereka akan terus bergolak. Dan mereka akan terus tembak-menembak. Dan minggu depan, saya dimaklumkan kalau baca semua minggu depan, Kabinet akan, Allah payah lah tu, declassify ni dalam bahasa Melayu nyah klasifikasi. Oh panjangnya lah. Oh nyah warta. Dia akan declassify nyah warta minggu depan. Maksudnya semua benda-benda yang terperinci itu akan keluar lah. Kalau saudara-saudari ingat UMNO Barisan Nasional ni dah insaf, benci rasuah, dan dia nak kongsi semua maklumat ni dengan rakyat, bodoh kita lah. Dia nyah warta laporan ini
untuk tembak Najib dan juga Zahid. Sebab Hisham rasa dia tak kena. Najib dan juga Zahid. Sebab supaya dalam UMNO dan rakyat semua benci kepada Najib dan Zahid. Sebab kalau Najib dan Zahid ada masalah, maka Ismail Sabri rasa dia ada peluang yang lebih besar untuk kekal jadi Perdana Menteri. Maksudnya, kita nak masuk perang ni, rakyat insya-Allah kalau kita bekerja baik, kita terang, insya-Allah sedikit demi sedikit akan kembali kepada kita. Dalam UMNO, mereka akan berkucar kacir. Mereka bergaduh sama dia orang. UMNO pun dah bergaduh dengan madu lama dia PAS. PAS pun kadang-kadang kenyik mata kat kita sekarang. Ada orang minat lagi dengan PAS ke? Aku sepak korang kalau ada siapa berani nak pergi mengorak dengan PAS. Ya? Jangan balik rumah tau. Tidur kat luar. PAS pun dah kenyik-kenyik mata, bersatu habis lah. Ni dia pun tak tahu apa nak buat sekarang ni, tak apa. Jadi sama dia orang dia tu, muafakat yang dia kata muafakat demi perpaduan ummah tu kepala otak dia. Itu muafakat untuk sakau duit rakyat. Yang itu pun akan rosak. Yang tinggal hanya satu, saudara-saudari. Rakyat dekat luar, yang 80% ini rasa keadaan hidup makin susah dan makin susah. Tanggungjawab kita kalau kita nak dapat undi dan kepercayaan mereka, tanggungjawab kita yakinkan bahawa kita boleh jadi kerajaan yang lebih baik dan kita telah belajar daripada kesilapan yang lepas. Yang itu boleh tepuk. Sebab itu kalau kita tengok keadaan yang berlaku sekarang, LCS ni bukan cerita baru. Dia orang sebut UMNO lah, dia tak erti dengan saya. Dia kalau dengan saya, dia selalu mati akal. Budak-budak macam UMNO ni kan. Kadang-kadang saya layan juga, seronok. Dia kata kau ni gila dulu. Masa lepas pilihan raya umum 2018, dia dendam dengan saya. Macam-macam UMNO semua ni. Dia suruh saya masuk gua. Aku pun masuklah gua. Kan? Duduklah diam-diam 4 tahun. Lepas tu kalau sekali-sekala dulu saya bersuara, saya sebut pasal politik, dia akan cakap, kau buat apa, kau duduk dalam gua, diam-diam lah. Kalau kau nak bersuara, kau keluarlah, kau keluar. Aku pun keluarlah. So sekarang saya dah keluar, dia suruh masuk gua balik. Kali ni tak masuk gua lah. Kali ni kita orang pastikan UMNO pergi ke Sungai Buloh. Najib dengan saya ni duduklah Sungai Buloh berehat sekejap. Yang macam-macam UMNO ni, kau nak rasa duduk gua, kau duduk gua 4 tahun. 4 tahun kau duduk gua. Biar kau belajar bertapa sikit, biar cerdik sikit.